Baik, Saudara Nasional 7 terus bersiaran dengan lintas langsung dari RTM Sarawak. Kita akan bersama Abang Mosili di studio berita RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Golongan muda Bumi Putra digalakkan untuk menceburi industri pembinaan di negara ini selaras dengan aspirasi kerajaan melahirkan lebih ramai kontraktor berdaya saing menjelang 2020. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata, golongan muda celik teknologi dan mempunyai kelayakan teknikal harus mengaplikasikan ilmu mereka dalam bidang berkenaan sekaligus menyumbang kepada perkembangan industri pembinaan di Malaysia. Jelas Baru Bian apa yang lebih utama adalah memberi galakan dan ilmu pengetahuan kepada golongan muda tentang potensi industri pembinaan pada masa depan selain menempani cabaran serta permintaan perkembangan revolusi industri 4.0. Menurut dasar kerajaan sekarang ini, sekiranya kontrak jumlah kontrak itu adalah melebihi 250,000 ya, begitu peluang diberikan kepada kontraktor Bumi Putra adalah 30% dari jumlah kos kontrak itu, dan kita harap ini akan dipenuhi dan we will try our very best supaya agihan dari sebahagian dari kontrak yang akan dijalankan ini diberi kepada kontraktor Bumi Putra, at least 30%. Ditanya pemberita berhubung peluang kontraktor tempatan meraih projek di negeri ini baru memberikan reaksi berikut. Sekiranya kontrak-kontrak itu adalah di negeri Sarawak, mesti diberikan kepada orang tempatan. Itulah dasar kita sekarang ini. Baru ditemui pemberita selepas merasmikan seminar pemantapan kontraktor dan penerangan pendaftaran kontraktor G1 Bumi Putra di Lawas dihadiri lebih 400 kontraktor baharu dan lama. Sebelum ini, Kementerian Kerja Raya menerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah melancarkan pembukaan semula pendaftaran kontraktor G1 Bumi Putra di Langkawi setelah 14 tahun pendaftaran bagi kontraktor G1 dibekukan. Ia bertujuan memberi peluang kepada kontraktor Bumi Putra baharu terutamanya generasi terlibat sama ada industri pembinaan khususnya mengendalikan projek-projek kerajaan. Setakat ini, seramai 63,679 orang kontraktor G1 telah berdaftar dengan CIDB. Di Sarawak sahaja, seramai 7,220 orang kontraktor G1 berdaftar dan daripada jumlah itu, seramai 205 orang kontraktor G1 di Lawas. Sehingga 1 September lalu, CIDB telah menerima sebanyak 4,119 permohonan, 3,516 permohonan telah diluluskan dan selebihnya sedang dalam proses. Sementara itu, Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia PKBM menyokong pewujudan semula pendaftaran kontraktor G1 bagi melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra berjaya dalam industri pembinaan. Presidennya Dato' Azman Yusof berkata ini dapat membuka peluang kepada golongan muda menceburkan diri dalam industri pembinaan. Dato' Azman Yusof berkata dengan adanya penglibatan golongan muda selain sebagai inisiatif memperhebat tenaga buruh tempatan, ia sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Kita ingin melihat bahawa anak-anak muda akan diberi peluang seluas-luasnya dalam perniagaan mereka. Setelah kerajaan telah memberhentikan selama 14 tahun dan ini ialah peluang terbaik kepada mereka. Justru mereka dinasihat memanfaatkan sebaiknya peluang disediakan kerajaan melalui bimbingan dan latihan yang diwujudkan. Kita ingin nasihatkan kepada semua bakal-bakal kontraktor, mereka ni mesti berdaftar dengan ahli persatuan kontraktor. Kita tak nak jadi konsep Alibaba, dapat lesen, lepas tu boleh jual projek, dapat 5%, 10%, mereka dah seronok dah. Sebagai Presiden PKBM, beliau yakin lebih ramai kontraktor muda Bumi Putra berjaya dilahirkan dan berupaya mengemudi projek-projek mega di negara ini. RTM Sarawak perlu memperbanyakkan penganjuran maupun penerbitan program berbentuk pertandingan nyanyian bagi mencukil bakat baharu dalam bidang tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pending, Violet Yong memberitahu langkah ini juga bagi memberi peluang kepada peserta terutamanya dalam kalangan kanak-kanak untuk mengembangkan bakat mereka dalam bidang nyanyian.
Untuk tujuan itu, Violet Yong menjelaskan selain sokongan ibu bapa, RTM juga berperanan penting dengan menjadi platform terbaik dalam membentuk anak-anak menjadi penyanyi yang terkenal dan berkualiti pada masa akan datang. Violet Yong berkata demikian ketika merasmikan pertandingan nyanyian lagu Christmas kanak-kanak anjuran Red FM Perkhidmatan Cina RTM Kuching di salah sebuah pasar raya di Kuching malam tadi. Beliau menambah Pakatan Harapan Sarawak sentiasa menyokong acara seumpama itu untuk manfaat masyarakat dan berharap agar lebih banyak pihak tampil untuk memberi sokongan sama ada dalam bentuk keuangan atau logistik dalam penganjuran acara tersebut. Seramai 20 orang peserta berentak pada pertandingan itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Begitulah gambaran peranan golongan wanita yang kini tampil bersama kaum Adam menyumbang dalam semua aspek pembangunan masyarakat, khususnya sektor perniagaan. Ternyata arus permodenan yang kian mencabar kini sedikit sebanyak membantu golongan wanita memperkembang sayap perniagaan menerusi pelbagai platform berbanding dengan hanya menjalankan perniagaan konvensional sebelumnya. Kita ikuti kupasan lanjut yang disediakan wartawan Monica Jerry. Jika dahulu golongan wanita sering dianggap hanya mampu duduk di dapur serta menyediakan keperluan rumah tangga, namun seiring perubahan zaman, golongan ini menonjolkan diri dalam pelbagai bidang seperti sukan, hiburan, ekonomi serta berupaya menjadi pemimpin. Dalam bidang perniagaan, golongan ini mampu menghasilkan produk dengan kemahiran yang dimiliki seperti menghasilkan kraft tangan, rekaan fashion, masakan serta pembuatan kuih yang dapat dipasarkan selain turut menyediakan perkhidmatan andaman atau solekan. Ke arah transformasi usahawan wanita Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS dengan kerjasama Sosial Komuniti Teknologi Sendirian Berhad mewujudkan aplikasi e-Wanita sekaligus menyahut cabaran dunia digitalisasi masa kini. Ini opportunity kita kan, peluang kita dalam era digital ekonomi ini untuk kaum wanita tidak ketinggalan dan kita mesti menjadi orang pelopor kepada sistem inilah e-wanita. Ya, kita nak wanita yang self-sufficient, maksud saya wanita yang berdikari, wanita self-reliance, maknanya wanita tu mempunyai pendapatan sendiri, menjana ekonomi untuk keluarga dan diri sendiri. Seperti aplikasi perniagaan dalam talian yang lain, uniknya aplikasi e-Wanita ini khas untuk usahawan wanita Sarawak memasarkan produk buatan sendiri seperti kraft tangan serta signature food Sarawak selain membuka peluang untuk kaum wanita kepada pasaran antarabangsa. And when they start exposing themselves to that level, they start to participate in the larger economy. And this will leapfrog themselves towards global standards and being able to become an active entrepreneur in the global economy. Potensi setiap perniagaan untuk berkembang bermula daripada jati diri usahawan itu sendiri dan pastinya tindakan positif dalam mencari platform untuk bernaung antara langkah awal bagi usahawan wanita membina rangkaian perniagaan. Marketplace e-planner tu nya boleh pergi ke jauh lagi. So macam kita tu usahawan walaupun hanya dari rumah, tapi kita ada sebuah marketplace yang special untuk wanita Sarawak lah. Jadi bukan setakat di Sarawak, seluruh Malaysia hanya dapat pergi ke international market lah. Lebih senang lagi berurus niaga. Setakat ini, 22 usahawan wanita yang mempunyai produk sendiri berdaftar dalam aplikasi ini selain turut diberi bimbingan langkah-langkah pemasaran oleh JWKS serta berjaya menghasilkan pendapatan kira-kira RM7,000 sebulan setiap seorang. Dengan adanya aplikasi e-Wanita ini merupakan satu transformasi yang baik kepada usahawan wanita di Sarawak dan juga kaum wanita yang berminat berkecimpung dalam bidang perniagaan atas talian. Ia juga merupakan satu inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan wanita Sarawak. Monica Geri, RTM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak akan melaksanakan program Kos Siswa Bomba dan program melibatkan murid sekolah rendah bermula tahun depan. Pengarahnya, Khairuddin Rahman berkata kedua-dua program itu dilaksanakan dalam usaha menerapkan nilai keselamatan dan pencegahan kebakaran selain mendedahkan golongan berkenaan dengan ilmu kebombaan.
Menurut Khairuddin, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Teknologi Maras Sarawak telah bersetuju bagi pengambilan pertama siswa bomba tahun hadapan. Kos siswa bomba sama seperti pasukan latihan pegawai simpanan pelapis dan mereka boleh ditauliahkan sebagai pegawai bomba bantuan. Tetapi peringkat kanak-kanak kelab 3K 4, 5, 6 tahun di Sekolah Tadika telah berjalan dengan cukup baik. Itu programnya. Cuma missing link adalah di peringkat sekolah rendah. Dan sekarang modul tengah dibangunkan. Dan saya rasa insyaAllah before school start next year, kita akan laksanakan di peringkat sekolah rendah dan kita latih TOT, Training of Trainers untuk cikgu. Supaya program ini dimasukkan dalam program di bawah kemahiran diri. Diterapkan nilainya dan juga engagement di antara pasukan bomba dengan sekolah-sekolah yang terpilih akan dilaksanakan. Khairuddin ditemui pemberita dalam majlis sambutan Hari Krismas bersama anak yatim di Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman di Seri Aman. Menurutnya, dengan pelaksanaan dua program itu nanti ditambah dengan program sedia ada, ia akan memberi impak besar dalam pencegahan kebakaran. Malah program yang dilaksanakan selama ini telah membuahkan hasil positif apabila 4 dari 19 kes kebakaran rumah panjang tahun ini api dapat dipadamkan oleh penghuninya. Majlis sambutan Hari Krismas ini merupakan anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Seri Aman dengan Commonwealth Journalists Association Cawangan Sarawak. Di Kuching, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menyita sejumlah 3.15 tan mercun pelbagai jenis di sebuah rumah dekat Jalan Batu Kawah 19 Disember lalu kerana tidak mempunyai dokumen lulus kastam. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha berkata mercun pelbagai jenis bernilai RM70,500 itu dirampas hasil maklumat orang awam dan intipan pasukan penguatkuasanya sejak beberapa hari lepas. Dalam satu kenyataan media, Datuk Sharifah Halimah berkata, amaun duti kastam yang tidak dibayar bagi mercun itu dianggarkan berjumlah RM45,825. Beliau turut mendedahkan operasi terbabit dijalankan bersempena dengan musim perayaan. Semasa diserbu, kesemua 99 karton mercun itu disimpan dalam rumah suspek dan ditutup dengan kanvas bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Turut ditahan seorang lelaki yang belum didedahkan identitinya bagi membantu siasatan. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Abang Mosili, terima kasih perkongsian langsung dari Kuching.